advantages and 2 disadvantages. Total 5. So tengok kat mana dalam table ni cukup menceritakan mengenai advantage of guna pneumatic, guna compressed air. 3 je dia nak dalam ni. So 3 paling senang nak ingat, availability. Udara di mana-mana. Boleh je ambil. Okay. Compare to hydraulic. Macam hydraulic ni nak kena ambil minyak dia lah, nak kena ni lah dan sebagainya. Unlimited quantity. Banyak mana nak ambil udara ni, sedut lah sukati. Okay. Transport. Dia paling senang nak transport sebab tak perlu pun. Okay. Kalau hydraulic nak dengan tong drumnya, nak bawa dengan trolinya, nak kena angkat dengan forklift dan sebagainya. And ketiga, storage. Dia boleh disimpan dalam tank ataupun dalam accumulator sebelum digunakan. Okay. Dan lagi satu advantage yang paling senang nak ingat adalah temperature. Okay, kita tengok Kalau air, angin, temperature tinggi ke, rendah ke, sejuk ke, dia relax je. Tapi kalau hydraulic, temperature terlalu sejuk, mulalah minyak tu buat perangai. Okay. Kalau panas sangat pun tak boleh, sejuk sangat pun tak boleh. So, air ni sangat sesuai. Okay. Tapi setiap yang baik mesti ada dia punya kelemahan. Disadvantage dia apa pula? Okay, dalam ni cukup ada. Umi suka noise level. Noise level ni dia macam bunyi kentut sikit. Sebab apa? Dalam pneumatic, dia nak lepaskan angin. Dia akan lepaskan, kalau perasan kalau pergi dekat dengan pneumatic punya sistem, dia akan bunyi psh, psh, psh. Maksud dia melepaskan exhaust angin dalam tu. Dia lepaskan kat udara sebab tak berbahaya kan. Hydraulic tak boleh. Hydraulic, you dah pakai, you nak sistem tu you kena masuk dalam tank, recycle balik, masuk balik, keluar balik. Tapi untuk untuk pneumatic, dia mengeluarkan bunyi. Dia bunyi yang orang kata kadang terkejut-terkejut bunyi dia kan. Sebab kalau lagi tinggi dia punya air, dia akan keluar lagi kuat. Dia kelemahannya dia berbunyi kuat. Tapi dia tak ada pencemaran ke apa, cuma bunyi kuat. Tapi sekarang ni dengan modern teknologi kita ada silencer. Maksud dia kita kedapkan bunyi dia. So tak adalah bunyi kuat sangat. Mungkin bunyi manja-manja gitu kan. Noise level, pneumatic dia kalah kat situ. Dia tak boleh sorok dia punya dia exhaust air tu. Dia cuba nak macam sendawa lah. Dia cuba nak tahan tapi tak boleh sebab dia kena lepaskan angin tu. Okay. And satu lagi dia kena proper preparation. Maksud dia memang betul kita ambil angin tu senang. Ambil udara senang. Tapi udara ni mengandungi orang kata wap air, humidity dan juga kadang-kadang kita ada habuk dan sebagainya. So kena ada proper preparation untuk cleankan air tersebut. Sebab apa? Kalau kita tak clean, sistem kita dalam pneumatic tu akan berkarat, akan mengalami tersumbat dan sebagainya. Sebab kita kena proper preparation of the air before you start compress dia. Okay, kena orang kata keringkan angin tu dulu. Kita nampak macam tak ada apa angin ni. Sebenarnya kalau kita nak compress air, dia akan menghasilkan condensate. Wap-wap air tu akan berkumpul. Okay. So kena proper preparation, noise level. And satu lagi, pneumatic ni dia tak boleh force yang terlalu besar macam hydraulic. Dia ada limit dia. Sebab kalau compress air, kita nak angkat benda yang berat more than berapa? Macam katalah forklift ataupun jengkaut tu. Kita tak boleh guna pneumatic sebab dia memerlukan force yang besar. So kita akan guna hydraulic. So untuk pneumatic dia akan ada limit dia. Dia tak boleh go more. Walaupun kita kata alah, udara kan free, angin kan free, ambil je lah. Boleh, tapi you akan ada limit. Dan you tak boleh compress terlalu tinggi sebab itu je untuk air. Hydraulic lain. Hydraulic you can go to higher force. Okay. Alright, so 3 advantage, 2 disadvantage, 5 markah. Okay. Using a proper sketch, lukis, compare the function of each component dalam pneumatic circuit. Okay, 5 komponen penting yang kena ingat. Nak lukis jangan, nak lukis yang mana? Nak lukis gambar ni ke? Jangan, lukis ni. Ini ada juga yang pergi lukis kompresor bentuk macam ni. Tak payah. Lukis simbol sahaja. Paling penting kena ada 5 komponen ini. Yang pertama kompresor. Jangan lukis gambar kompresor yang ni, lukis kompresor yang ni. Kan senang, 1 markah. Okay. And then
accumulator. Accumulator ni. Ni nama dia accumulator. Okay, yang macam balloon ni. Accumulator ni apa function dia? Function dia adalah untuk regulate the pressure. Sebab kadang-kadang dalam kompresor ni, dia masuk pressure air tu, dia kadang dia tak stable. Tinggi sangat, slow sangat. So dia tak nak rosak kat sistem ni. Dia akan accumulate dulu dalam accumulator ni. Dia relax, tenang-tenang. Baru dia akan masuk ke whole system. Okay. Compressor, accumulator. Lepas tu awak kena ada DCV, directional control valve. Yang ni dalam fluid power nanti duduk cerita lah pasal adik-beradik si DCV ni. Ada banyak adik-beradik dia. Cuma kat sini Umi nak tunjuk yang satu ni, dia punya kumpulan dia, DCV ni, dialah yang akan kita bagi arahan untuk menggerakkan actuator. Kadang-kadang kat sinilah berlaku semua arahan. Okay. 3 dah. Satu, kemudian actuator. Okay, actuator ni, lukis je gambar ni. Okay. Actuator, jangan pula lukis gambar 3D ni, pening kepala. So lukis actuator ni. Actuator ni lah yang mengkonvertkan compressed air kepada mechanical action. Okay. Ni apa ni? Ini actuator juga, tapi actuator rotary. Tak payah lukis, ni tak payah, ni boleh buang. Yang paling penting, compressor, accumulator, DCV, actuator, ni tak payah. Okay. Satu lagi Umi lupa. Kita kena ada check valve. Check valve ni nak make sure angin tu one way lah, dia tak patah balik. Okay, it's a check valve. Okay. So cukup 5 komponen, 5 markah. So sila lukis yang mana? Lukis yang ini. Ni buang lah ni, tak payah lah ni. Kau nak lukis lah kalau ingat. Kalau tak ada, confirm ni kena ada. Accumulator. Ini apa? Ini adalah air service unit. Kat sinilah dia cleankan air dan buat sebagainya. Okay. Ini air service unit. Alright. So cukup 5 markah. Okay. Name all the component. Dia suruh lukis tak? Tak ada. Dia kata name, describe. Yang tadi dia cakap pasal function tak? Compare the function. Ini ada. Tapi 5 markah juga. Yang ni lagi best. Tak suruh lukis, namakan function sekali. Okay, again 5 function, 5 basic component, compressor. Kat sini lagi detail lah. Compressor, compress air lah. Dia buat apa lagi? Kan? Compressor, compress air. Directional valve, control pressure and flow from accumulator to actuator. Accumulator dia store compressed air dan juga prevent surge. Dia nak mengelakkan ada surge yang berlaku daripada kompresor ni terus straight masuk ke kita punya sistem. Tak, dia jadi macam gatekeeper. Okay. Actuator ni yang convert energy. Okay. And last kali check valve untuk memastikan one way. Okay. Supaya angin tu tak patah balik. Tak rosaklah sistem kita. Okay. So 5 basic component, make sure ada. Jangan hafal, buat definition ayat sendiri, lagi senang. Kalau korang hafal nanti tak apa-apa dah. Okay. Alright. Okay, Umi nak masuk general maintenance. Nak buat cerita, general maintenance untuk compressed air ni, pendek, satu slide je. Umi terkejut, banyak-banyak satu slide je. Okay, tak apa. Umi bagi tahu kat sini. Okay. Again, kalau kita buat general maintenance work, dia seakan-akan ventilation, seakan-akan aircon. Dia tak lari. Okay. First kali check all the electrical and pneumatic connection must be checked. Itu normal lah. Semua benda kita check. Aircon pun kita check. Ventilation pun kita check. Perkataan check itu normal lah. Okay. Check all the screw. Okay, lagi. Okay, yang penting ni. Okay, ini penting. Check compressor pump oil. Changing compressor pump oil. Oil leak inspection. Drain water in tank. Mana datang air? Air daripada condensation bila kita compress air. Jangan lupa. Mana ada air ni? Ada. Kalau kita compress air tu, dia akan menghasilkan condensation. Condensate tu akan duduk dalam tangki. So kita akan buanglah air tu, jangan simpan. Nak buat apa? Tak boleh minum pun. Okay. Check the weird noise and vibration. Kalau bunyi dah pelik sangat kan, tak manja-manja kan. Kita kena check. Lagi senang, air filter. Kat mana-mana ada air filter. Ventilation ada air filter, aircon ada filter. Compressed air pada filter. So, paling senang untuk semua sekali general maintenance is check air filter, clean air filter, replace air filter. Dapat 3 kat situ. Pasal air filter je boleh cakap dapat 3 aktiviti. Kan? Janji air filter. Apa? Check
tighten all bolts. Alah, ni semua biasa. Kalau you tak boleh jawab pasal maintenance ni, tak tahulah maksud dia korang ni pemalas sebab tak pernah buat maintenance gitu. Nampak tak sama kan? Aircon, ventilation dan juga compressed air. Sama je. Tak payah nak pening-pening, nak baca ni, nak baca. Cuma yang bezakan dia simptom dia. Problem dia mungkin berbeza. Ingat tak? Aircon, problem dia kat sini. Ventilation, kalau ni dekat sini. Macam chiller, kat sini problem dia. Cuma korang kena asing dengan problem. Tapi kalau korang tengok balik, dia punya maintenance je tak lari jauh. Tak ada yang pelik-pelik yang kita kata nak pasal lain sangat tak. Sama je. Check sana, check sini, clean sana, clean sini, replace sana, replace sini, inspect sana, inspect sini. Gitu. Okay. Dalam maintenance, ada soalan ni keluar 2 kali 2 semester dia keluar. 2 kali je. So macam ikut nasib lah kan. Prepare 5 general activity, identify 5 general activity. Sama je maksud dia. So 5 kat mana? Pilihlah yang di tadi. Kan yang lah ayat yang panjang ni tak payah. Ambil yang pendek je. Check pump oil, clean filter, replace filter, drain water, condensate in tank, check tu, check ni, inspect sana, inspect sini. Settle. 5. Bagi 5. Okay. Boleh jawabnya. Alright, that's all. Nampak? Compressed air ni simple. Basic dia. Okay. Kenapa dia better daripada hidrolik? Satu, kita kena tahu. And advantage dia, disadvantage dia. Kita kena tahu 5 komponen penting. Function komponen tersebut. Kena tahu dia lukis dia punya diagram dia. And apakah general maintenance dia. And minggu depan, kita akan start buat circuit ni. Nampak ni circuit ni korang akan buat. Okay, tak pakai software, pakai tangan. Umi ajar, don't worry. Umi pun mula tak faham tapi dah banyak kali buat. Faham, nak tahu macam mana, nanti kita buat macam ni. Okay. Kita akan belajar motion diagram. Okay, Umi bagi apa tu? Bagi preview. Macam movie pula preview. Okay. Motion diagram dulu, dan kita belajar keluarkan sequence, kita akan belajar buat logic function, kita akan keluarkan logic statement. Sebab logic statement ni nak gunakan masa buat circuit. Lepas tu kita belajar nak buat command signal daripada sini jadi sini. Senang je. Okay. Daripada motion diagram nak jadi control signal. Buat macam ni nanti Umi ajar. Ini the best part. Yes. Ini kita akan lukis bersama-sama. Umi, ini macam mana nak tahu dia pergi sini? Nanti kita belajar. Okay. I will give you the YouTube. Umi dah set record. This is the logic statement yang kita buat tadi. Daripada sini, kita akan jadikan macam ni. So, minta maaf lah sebab lukis pakai pen ni licin. Jadi, terbabas-babas ni normal lah. I will show you step by step. Kalau tak faham, you boleh repeat banyak kali sampai you faham. Janji. Every one of you, berapa orang you ada 21 orang. Semua orang boleh lukis circuit ni dengan senyuman. Senyuman bukan dengan muka masam. So maksud dia, you dapat the concept dan you bagi circuit apa pun, 10 silinder pun, you kata tak ada masalah. Okay, janji basic kita kena faham. Jangan hafal. Benda ni tak boleh hafal. Dia kena faham. Okay, tu saja. Kita